petang, salam sejahtera. Isu yang paling hangat pada hari ini dari Info Rakyat. Panas, nama Najib turut gugur dari jadi penasihat ekonomi Perdana Menteri. Berita sepenuhnya. Apa cerita tentang pelantikan Najib Razak sebagai penasihat ekonomi kepada Perdana Menteri? Kenapa ia senyap saja sekarang ini? Jadi atau tidak? Jadi beliau dilantik memegang jawatan tersebut. Kira-kira 2 minggu setelah Ismail Sabri Yaakob mengangkat sumpah jawatan sebagai Perdana Menteri dan Najib mengunjunginya di bangunan Perdana Menteri ketika itu, ia kemudian menyusul dengan kabaran bekas Perdana Menteri itu akan dilantik sebagai penasihat ekonomi. Apalagi dalam pertemuan selama lebih sejam antara kedua-dua pemimpin itu, mereka memaklumkan dalam media sosial masing-masing berkenan perbincangan yang dilakukan yang antaranya berkaitan cabaran memulihkan ekonomi kesan wabak COVID-19. Najib turut menyatakan dalam media sosialnya, beliau committed dalam menyumbangkan tenaga, masa dan idea untuk bersama-sama sebagai satu pasukan demi keluarga Malaysia tercinta. Maka, reaksi Najib itu dianggap mengesahkan lagi tentang pelantikannya itu. Dikatakan jawatan yang bakal diberikan kepada Najib adalah bertaraf menteri, sama dengan status yang diberikan kepada Mahyadin Mat Yassin selaku pengerusi pemulihan Majlis Pemulihan Negara. Dikatakan juga pelantikan Najib itu adalah untuk menyeimbangi dan menyimbangkan perasaan penyokong-penyokong Najib dalam UMNO yang tidak begitu puas dengan pelantikan Mahyadin mengetuai MPN, di sebalik beliau ditanggapi sebagai Perdana Menteri yang gagal sehingga terpaksa meletak jawatan pada 16 Ogos lalu. Lalu, dengan melantik Najib diharapkan dapatlah menenangkan perasaan penyokong-penyokong Najib bahawa bosku juga dihargai oleh Perdana Menteri. Tetapi setelah sekian lama, masa berlalu hingga sekarang ini, apa jadi dengan pelantikan Najib itu? Sekali lagi, jadi atau tak jadi? Perkabaran terbaru memberitahu Ismail Sabri buat waktu ini belum ada perancangan lagi untuk membuat lantikan segera terhadap Najib. Dikatakan tiada keperluan mendesak buat naib Presiden UMNO itu untuk meletakkan Najib di jawatan tersebut. Selain itu, diberitakan juga penolakan bersatu terhadap pencalonan Ahmad Maslan, salah seorang kluster mahkamah dalam UMNO, bagi diletakkan sebagai timbalan Speaker Parlimen sebelum ini, sehingga pemilihannya ditangguhkan untuk membolehkan pindaan perlembagaan dibuat terlebih dahulu, turut menjadi antara sebab pelantikan Najib tidak dilakukan atau sekurang-kurangnya ditangguhkan buat sementara waktu. Kalau pencalonan Ahmad Maslan pun telah ditolak bersatu, kebimbangan Ismail Sabri ialah beliau tidak tahu apa akan jadi kepadanya atau kesan yang akan diterimanya dengan pelantikan Najib nanti. Yang nyata, penyokong-penyokong Ismail Sabri percaya pelantikan Najib bukanlah sesuatu yang baik buat masa ini. Demi untuk tidak menimbulkan sebarang keadaan yang tidak diingini, tambahan lagi Ismail Sabri mahu tidak mahu amat menyedari beliau juga perlu menjaga hati bersatu yang lebih dulu mencalonkannya sebagai Perdana Menteri. Tidak melantik atau menangguhkan pelantikan Najib adalah pilihan paling selamat buatnya. Lagi pula, Ismail Sabri juga difahamkan sedar respon rakyat yang tidak begitu gembira kiranya Najib diberikan jawatan tersebut dalam keadaan dirinya telah dijatuhkan hukuman bersalah oleh mahkamah serta masih menunggu keputusan rayuannya. Kalau selama ini pun respon netizen terhadap kepimpinannya boleh dikata tidak menyebelahinya, pastilah selepas pelantikan Najib nanti keadaan akan bertambah buruk lagi. Oleh itu, sekurang-kurangnya, sehingga kes rayuan di Mahkamah Rayuan diketahui, mungkin tiada sebarang pelantikan sebagai penasihat ekonomi buat Najib. Baik Najib atau para penyokongnya, sabarlah dulu. Berita penuh dari sabudin.com. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Setiap daripada komen Anda amatlah dihargai. Sila juga tekan butang subscribe dan tekan butang loceng untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini. Sekian, Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi, bye-bye.